Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk PDPR Pendidikan Islam hari ini saya teruskan dengan tajuk bahagian ibadah, bidang ibadah, tajuk Jumaat penuh barakah. Okey, sebelum tu sama-sama kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 118. Okey, 118. Jumaat yang penuh barakah. Okey, bukan jemaah tu. Baca dia tu. Jumaat, hari Jumaat. Okey, hari Jumaat ialah hari yang paling utama dan merupakan penghulu segala hari. Hari Jumaat ni hari yang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dianggap sebagai hari raya mingguan. Sebab tu orang lelaki diwajibkan untuk ke masjid pada hari Jumaat untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Seminggu sekali kena berikut. Hari Jumaat ni penghulu segala hari, dianggap sebagai hari raya mingguan. Sebab tu kita tak boleh nak puasa hari Jumaat saja. Kalau puasa sunat, kita nak puasa hari Jumaat saja tak boleh. Kena gabung, kena kapit dengan hari Khamis ataupun hari Sabtu. Tak boleh saya saja kita nak puasa hari Jumaat. Okey. Solat Jumaat muka surat 119. Solat Jumaat, pengertian dia. Solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dan dengan didahului 2 khutbah. Okey. Semaya Jumaat ni ialah semaya 2 rakaat. 2 rakaat je. Kena buat pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dan didahului dengan khutbah, 2 khutbah. Dia tak boleh buat dalam waktu asar. Tak ada ni kita nak buat ni waktu zuhur, buat waktu asar. Tak boleh. Syarat dia kena buat waktu zuhur. Lepas tu kena ada khutbah pula, 2 khutbah pula. Kalau tak ada khutbah tak jadi semaya Jumaat. Okey, itu pengertian solat Jumaat. Okey, dalil dia, apakah dalil yang mewajibkan yang fardu Jumaat? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Okey, surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Okey, maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ini dalil dia. Dalil kefarduan Jumaat, solat Jumaat. Pada hari Jumaat wajib orang lelaki ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Allah kata bersegeralah. Apabila diseru maka bersegeralah kepada mengingati Allah. Iaitu maksudnya kita pergi ke masjid dan tinggalkanlah berjual beli. Maksudnya kita tinggal belakang segala kerja buat kita. Termasuklah berjual beli pun kita tinggalkan. Hukum dia. Hukum solat Jumaat. Hukumnya ialah fardu ain. Fardu ain.
bagi lelaki muslim yang cukup syarat. Fardu ain maksudnya wajib bagi individu yang muslim yang cukup syarat. Dia bukan fardu kifayah. Kalau kita tak pergi, kita yang berdosa. Okey. Dia orang bukan orang lain. Kita sendiri yang berdosa. Itu masuk fardu ain kalau kita tak buat. Okey, surat 120. Dia nak menceritakan kepada kita tentang situasi sebelum, semasa solat Jumaat. Apakah yang berlaku situasinya? Lagu mana kronologinya solat Jumaat itu? Okey, yang pertama, mula-mula azan pertama masuknya waktu solat Zuhur. Okey, bila masuk waktu semaya Zuhur, muazzin ataupun kalau kita Tok Bilal, dia sebenarnya nama dia muazzin orang panggil, tapi kita Batak panggil Tok Bilal. Tok Bilal melaungkan azan menunjukkan masuknya waktu Zuhur. Yang kedua, azan kedua selepas khatib naik ke atas mimbar sebelum membaca khutbah. Dia ada dua kali azan. Yang pertama, azan nak royak masuk waktu. Yang kedua, azan selepas khatib naik ke atas mimbar. Okey, situasi yang kedua. Yang pertama, khatib membaca khutbah pertama. Khatib ni orang yang berkhutbah. Khatib baca khutbah. Dia berkhutbah depan makmum, menceritakan tentang apa-apa sahajalah berkenaan dengan Islam dan sebagainya, pesanan dan sebagainya. Yang kedua, khatib duduk sebentar selepas khutbah pertama. Bila habis khutbah pertama, khatib duduk sebentar. Biasanya orang doa antara khutbah. Mintalah apa-apa sahaja yang awak nak minta. InsyaAllah dimakbulkan oleh Allah. Antara waktu paling mustajab doa ialah antara dua khutbah. Yang ketiga, khatib bangun dan menyambung bacaan khutbah kedua sehingga selesai. Lepas dia duduk, dia pun bangun pula. Dia pun habis khutbah dia. Biasanya dalam khutbah kedua ni dia ada doa-doa, ada pesanan, ada dan sebagainya. Situasi ketiga, muazzin atau Bilal melafazkan iqamat. Bila siap dah baca khutbah, Tok Bilal iqamat dah nak sembahyang dah. Situasi yang keempat, solat Jumaat sebanyak 2 rakaat didirikan. Okey, maka sembahyanglah. Yang keempat, situasi yang keempat, perkara yang keempat, proses yang keempat, sembahyang Jumaat. Okey, lagu mana nak sembahyang? Lafaz niat dia. Lafaz dan niat solat Jumaat. Usolli fardal Jumu'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Sekali lagi saya ulang. Usolli fardal Jumu'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, itu lafaz niat solat fardu Jumaat. Okey, semasa membaca khutbah, khatib disunatkan berdiri di tempat tinggi dan memegang tongkat. Bagi Tok Imam, khatib Tok Imam lah sebenarnya kita lihat. Okey, Tok Imam kena berada tempat tinggi. Sebab tu kalau kita tengok di masjid ke mana, mimbar dia tinggi pada orang lain, dia boleh tengok belakang kalau makmum depan dia. Lepas tu disunatkan pergi tongkat. Tak kira lah nak tongkat ke apa, tongkat besi ke, kayu ke. Adapun kalau tak ada tongkat pun, apa-apa sahaja yang kata ke apa? Apa-apa sahaja yang boleh dipegang dan jangan kita pergi benda hok tak ada pek dah pula. Jadi kalau orang tengok perih, dia pergi pedih. Pergi pedih ke. Jangan kita buat main-main dengan tongkat terbang.
Ambil mene lah, benda mene dan sebagainya. Okay. Okey, seterusnya syarat sah solat Jumaat. Nak tahu sah atau solat Jumaat kita kena memenuhi syarat-syarat berikut. Okey, yang pertama, didirikan dalam binaan yang khusus seperti masjid. Semaya dalam masjid, dalam binaan solat Jumaat ni. Okey, yang kedua, bilangan Jumaat yang cukup syarat, tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Dia kena cukup 40 orang. 40 orang tu pula hak berapa orang kata? Hak cukup syarat dia. Dia tak boleh hak tak cukup syarat. Ramai pun contoh 200 orang tapi tak cukup syarat. Tidak dikira. Dia nak 40 orang tu hak yang cukup syarat. Okay, syarat dia pula kita tengok depan ni. Okay, yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Seperti saya kata tadi, dalam waktu zuhur. Tak boleh waktu asar, waktu subuh tak boleh. Jumaat. Yang keempat, tidak boleh didirikan dua solat Jumaat pada satu tempat. Contohnya, dalam kapur tu, dalam mukim tu ada dua semaya. Dua tempat semaya. Dua masjid semaya Jumaat. Tak boleh, dia kena solat. 5. Didirikan secara berjemaah. Kena semaya secara berjemaah. Dia tak boleh secara sorang-sorang. Walaupun pergi 40 orang, badi semaya. Amun tu semaya, aku semaya sorang-sorang tak boleh. Dia kena berjemaah dan ada imam sorang. 6. Didahului dengan dua khutbah. Kita kena dengar dua khutbah dulu. Kena ada dua khutbah. Kita sebut semaya gaya khutbah akhir ni. Tapi semaya Jumaat khutbah di awal. Yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Maksudnya sebab tak adil lah. Tak boleh ada dua semaya Jumaat. Kumpulan A semaya dah, lepas tu kumpulan B nak pergi semaya pula. Tak boleh. Dia sekali je semaya Jumaat. Tak boleh ada dua kumpulan, tak boleh ada dua peringkat. Okay, kita tengok pula syarat wajib solat Jumaat. Siapa hak wajib semaya Jumaat ni? Yang pertama Islam. Tentu dah orang Islam. Yang kedua balik siapa umur. Sebenarnya tak? Umur 15 tahun ke atas dan sebagainya. Ada syarat-syarat dia lah. Syarat siapa umur ni, balik ni. Kita belajar dah gitu. Okay, berakal. Dia tidak gila, kurang siuman dan sebagainya. Okay, lelaki. Hanya lelaki sahaja wajib solat Jumaat. Wanita tidak difardukan. Tapi kalau nak pergi boleh. Tapi dia tak wajib. Okey, 5. Sihat tubuh badan. Sihat. Kalau tak sihat, tidak apa, dimaafkan. Kalau demam kau, siapa tak boleh nak bangun, dimaafkan. 6. Bermukim. Tidak wajib bagi yang musafir. Okey, bermukim ni maksudnya dia menetap, duduk situ. Memang tempat tu duduk dia dah. Memang rumah dia dah kawasan tu. Bagi orang yang musafir, tak wajib. Dia ada syarat-syarat dia pula. Huraiannya seterusnya. Okay, yang ketujuh, merdeka. Maksudnya dia bukan hamba. Dia bukan hamba orang. Allah ni tak ada dah hamba ni. Zaman moden ni tak ada dah hamba. Kalau zaman dulu ada hamba. Okay, itu syarat wajib solat Jumaat. Ada 7. Syarat sah pun ada 7. Syarat wajib pun ada 7. Okey. Untuk hari ini sahaja. Kita akan sambung lagi. Dia ada banyak lagi bahagian bawah tajuk ni. Kita sambung di lain kali. Untuk hari ini sahaja. Setakat ini sahaja pelajaran kita. Jadi tugasan awak ialah salin semula syarat sah solat Jumaat dan syarat wajib solat Jumaat ke dalam jadual. Bentuk jadual. Boleh. Tu hijau. Salin hak ni lah. Dah. Salin syarat sah solat dan syarat wajib solat. Okey. Itu sahaja. Untuk itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.